Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Eslina Channel. Hari ini saya nak memasak satu resepi kegemaran saya. Mungkin kegemaran orang lain juga. Saya hendak memasak menggunakan peria. Ataupun orang panggil gambas. Mula-mula saya nak olah dahulu perianya. Saya gunakan peria sebiji sahaja. Kalau nak ditambah lagi perianya pun boleh. Banyak mana perianya pun okey sahaja. Saya akan hiris-hiris peria ini. Nak tahu cara saya olah peria ni supaya tak berapa pahit? Ikut je cara ni. Setiap orang olah peria sememangnya tak sama. Berbeza-beza ikut cara sendiri. Tak ada pun cara yang tak betul, semuanya betul. Jadi janganlah risau. Ikut je mana cara yang mudah ya. Jadi sila-silakanlah tengok cara saya mengolah peria ini sehingga selesai. Nak hiris macam mana pun perianya ikut cita rasa masing-masing ya. Nak dihiris-hiris bulat-bulat pun boleh. Nak dibelah dua, dihiris-hiris macam ini separuh-separuh pun boleh. Ikutlah cita rasa masing-masing. Ketebalan pun ikut juga cita rasa masing-masing. Saya hiris-hiris taklah tebal dan tak terlalu nipis. Sedang-sedang sahaja. Baiklah, saya telah selesai menghiris-hiris perianya. Macam ni. Sebelum saya hiris-hiris perianya, saya telah cuci sehingga bersih. Kemudian masukkan pula garam secukupnya. Kemudian bolehlah digaul-gaulkan supaya garamnya meresap pada peria. Teruslah gaul-gaulkan perianya sehingga sebati. Bila dah sebati, ianya akan macam ini. Nampak berair sedikit. Bolehlah dibiarkan seketika. Ketepikan. Resepi yang saya akan masak nanti akan seperti ini. Inilah resepinya, tumis peria ladi hitam. Nampak sedap kan? Sesekali masak peria macam ini sememangnya sangat-sangat sedap. Yang suka makan peria sememangnya perlu cuba. Yang tak suka pun boleh cuba. Manalah tahu tiba-tiba tersuka. Macam inilah perianya yang telah saya biarkan seketika tadi. Kemudian saya nak sediakan pula bahan-bahan seterusnya. Hiris-hiris bawang merah. 2 biji sahaja bawang merah yang saya gunakan. Kemudian bawang putihnya pula 3 ulas sahaja. Hiris-hiris juga sehingga selesai. Apa-apa resepi pun kalau nak sedap kena pedas sedikit. Jadinya kenalah hiris-hiris pula cili padi. 5 tangkai saja cili padi yang saya gunakan. Kalau nak lebih pedas boleh saja ditambahkan. Yang tak suka pedas boleh saja tak masukkan cili padi. Nak gunakan cili merah ataupun cili hijau pun boleh. Kurang pedas kan? Baiklah, semua bahan-bahan yang hendak dimasak telah siap. Banyak ni saja bahan-bahan yang saya gunakan. Bahan-bahan sampingan yang lain ada ya. Kenalah tengok video ini sehingga selesai. Saya nak terus memasak.
Masukkan minyak masak secukupnya ke dalam kuali. Kemudian masukkan pula isi ayam. Potong kecil-kecil isi ayamnya. Kalau nak dilebihkan lagi isi ayamnya pun boleh je. Ikutlah cita rasa masing-masing. Saya nak goreng sebentar isi ayamnya supaya ianya lebih sedap. Kemudian masukkan pula garam secukupnya. Gulanya juga secukupnya juga. Tambahkan cukup rasa secukupnya. Kemudian masukkan pula serbuk ladi hitam. Kacau-kacau sehingga sebati. Kemudian saya akan tambahkan sedikit paste asam jawa. Kacau-kacau lagi sehingga sebati. Kemudian bolehlah dimasukkan air. Resep ini berkuah sedikit. Kalau nak kuah lebih, boleh saja ditambahkan lagi airnya. Nak masukkan air kemudian nanti pun boleh. Kacau-kacau sehingga sebati. Teruslah dimasak sehingga kuahnya mendidih dan ayamnya masak. Okey, jadi macam ini. Kemudian masukkan pula bahan-bahan yang telah dihiris-hiris tadi. Bawang merah, bawang putih dan juga cili padi. Masukkan je ke semuanya. Kacau-kacau sehingga sebati. Kemudian bolehlah dimasukkan pula hirisan peria. Masukkan je ke semuanya perianya. Saya tambahkan halia. Ketuk-ketuk je halianya. Kemudian bolehlah dikacau-kacau sehingga sebati. Saya rasa saya nak tambahkan lagi serbuk ladi hitamnya. Jadi saya tambahkan lagi. Supaya ianya akan lebih sedap dan mantap rasanya. Kacau-kacau sehingga sebati. Kalau saya tak suka perianya terlalu empuk. Saya nak ianya ada crunchy-crunchy sedikit. Jadinya taklah terlalu empuk. Keras sedikit perianya. Akan lebih sedap. Tapi ikut juga cita rasa masing-masing. Kalau nak perianya lebih empuk pun boleh. Lama sikitlah nak masaknya. Tapi masak peria ni tak lama pun. Sekejap je perianya empuk. Bolehlah rasa kalau tak cukup masih manisnya, boleh saja ditambahkan lagi garam dan juga gula. Ataupun nak ditambahkan lagi serbuk ladi hitamnya pun boleh. Semuanya ikut cita rasa masing-masing. Kalau nak berkuah lebih, boleh saja ditambahkan lagi air. Kalau tak nak masukkan air pun boleh je. Saya masukkan air pun sedikit saja. Sebab tak naklah berkuah sangat. Okey dah ni macam ini. Jadi tumis peria masak ladi hitamnya pun dah siap. Macam inilah hasilnya. Sedap tahu walaupun pahit. Nak kata pahit sangat pun tidak. Sederhana pahit. Boleh je gunakan cara saya mengolah peria tadi supaya ianya tak pahit sangat. Selamat mencuba. Terima kasih.